Selamat petang dan salam sejahtera. Pada hari ini kita berada di KK Chini ya, yang mana sebuah klinik kesihatan yang telah lama beroperasi dan setakat ini telah menyumbangkan perkhidmatan yang sangat berkesan dan bilangan yang ramai ya, hadir hingga ke 300 hingga 500 orang sehari. Keperluan yang dirasakan penting untuk dilaksana ialah berkaitan dengan keperluan rawatan kecemasan ya, iaitu emergency ward ataupun emergency bay lah ya. Jadi pihak KK Chini dan juga pihak kesihatan negeri ada memaklumkan kepada saya bahawa keperluan tersebut perlu memandangkan jarak untuk menghantar sekiranya ada kes-kes kecemasan yang jauh ke hospital HTAA ataupun ke Hospital Pekan sendiri. Maka dengan itu kita merujuk kepada keperluan emergency bay dan juga diperlukan juga beberapa katil untuk diletakkan di sini. Dan untuk sekian kali kita dapati perlu ada juga pusat rawatan ini bahagian radiologi iaitu X-ray mesin X-ray dan juga pelaksanaan X-ray untuk membantu diagnosis. Dan sebelum itu seperti yang kita tahulah, oleh kerana bangunan ni pun mungkin dah lama, kita perlu melihat kepada kaedah wiring sumber tenaga elektrik yang penting, dan kita kena kukuhkan wiring sistem di kawasan ini. Jadi untuk masyarakat Chini, KK Chini ini yang telah lama mendapat perkhidmatan, kita dapat angka yang menasabah untuk kita bangunkan sebuah pusat hemodialisis yang mana sekiranya dapat dibina pusat hemodialisis, maka tidak perlu lagi lah untuk dihantar ke tempat yang berjauhan. InsyaAllah pusat hemodialisis ini berfungsi kerana keperluan yang memang mendesak, dan kita di Kementerian Kesihatan memang sentiasa ingin membuat persiapan dan juga kesiapsiagaan supaya rawatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang dan memerlukan rawatan dialisis diutamakan. Terima kasih. Jadi rawatan Datuk Seri ini adalah melihat mengenal pasti apa-apa masalah yang di KK Chini sajalah, belum lagi meluluskan sebarang peruntukan apa lagi. Ya, saya setakat ini kita melihat kepada keutamaan priority. Kita nampak keutamaan dalam menyiap siagakan perkhidmatan KKM. Kita berpandukan kepada keutamaan dan ataupun priority. Dan priority yang penting ialah hari ini kita melihat kepada sistem wiring seperti mana yang berlaku di Hospital Sultan Aminah semalam yang saya berada di sana. Kita pun melihat juga kepada bagaimana kita boleh improve ataupun menambah baik sistem wiring dan juga perkara tenaga elektrik. Pusat hemodialisis tu Datuk Seri akan dibina di sini atau macam mana? Ya, kita akan bina di kawasan ini kerana tapak yang ada sini cukup untuk membina sebuah pusat hemodialisis. Nilai jangkaan tu Datuk Seri? Kita kena lihat kepada persediaan untuk membuat proses-proses tender lah ya, dan sekiranya dia tidak ada banyak masalah kerana terutama sekali tanah dah ada ya, cuma proses yang untuk kita buat ialah perakuan spek bangunan dan juga mesin-mesin hemodialisis yang terkini lah yang kita perlu letak dan berikan keselesaan kepada pesakit-pesakit yang
perlukan hemodialisis. Berapa boleh menampung? Berapa mesin tu? Oh, ini satu soalan yang baik. Peruntukan berapa Datuk Seri? Kita lihat sekurang-kurangnya 10 mesin boleh diletakkan di sini lah. Kalau 10 mesin itu dia tidaklah memerlukan belanja yang banyak. Tidak sampai 2 juta lah ringgit untuk kita bina sebuah pusat hemodialisis yang mempunyai 10 buah mesin dialisis. Mereka juga dalam pusat dialisis ini perlu juga ada satu kawasan yang buat RO water air yang dirawat RO water, dan tempat untuk doktor yang datang untuk merawat sekiranya ada kes-kes kecemasan. Libatkan peruntukan berapa banyak? Itu tak sampai 2 juta lah. 2 juta, and then bila agaknya? Ya, kita gunakan peruntukan yang kita ada di peringkat KKM lah sebagai keutamaan. Itu saya boleh maklumkan. Datuk, esok undi awal dan pada bulan ni akan ada undi penuh lah. Adakah KKM akan letak pegawai kesihatan masa di pusat undi? Ya, kita tahu bahawa dalam pilihan raya SOP itu penting. Kita pun dalam PKP pemulihan. Jadi masih lagi kita terikat dengan guideline ataupun SOP untuk memastikan bahawa pengundi-pengundi yang ada gejala, pengundi-pengundi yang mungkin ada kes COVID yang baru dikesan, dan juga mereka, kalau pengundi awal mereka yang ada di hospital sekarang, bagaimana kita nak mobilize untuk mereka ada hak untuk mengundi. Jadi kaki tangan KKM telah pun berbincang dengan SPR dan kita sedia membantu dari sisi teknikal. Technicality tu pihak KKM dah buat keputusan dan telah pun memberikan khidmat teknikal kepada pihak SPR. Jadi berapa? Contoh dia tu? Ya. Contoh sistem teknikal tu macam mana? Ya, pertama penggunaan penggunaan PPE, personal protective equipment, dan juga elemen-elemen penjarakan sosial serta penggunaan PPE, dan juga bagaimana kertas undi itu boleh dibuat melalui kaedah-kaedah yang paling selamat supaya tidak ada risiko jangkitan COVID-19 di mana-mana juga dalam kawasan yang kerap disentuh ataupun dirawati oleh pengundi ataupun kaki tangan SPR. Okay, jadi Datuk, berapa jumlah, kira-kira berapalah anggaran untuk petugas KKM yang akan ditempatkan untuk undi awal dan juga hari undi nanti? Ya, petugas KKM kita dah lihat bahawa beberapa tempat untuk undi awal. Kita tak perlukan kaki tangan ramai kerana SOP yang telah pun ditetapkan in place yang telah disiapkan. Datuk Seri, tentang SSA Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh komen sikit tentang titah tuanku Sultan Johor untuk sponsor membaik putih buat perubatan, dan TMJ punya komen dia kata Johor di anak tiri. Mungkin Datuk Seri ada komen sikit. Kita di peringkat kebakaran di HSA semalam, saya ingin merafak sembah terima kasihlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor kerana berkenan untuk membantu membaik pulih dengan cepat, kerana kalau mengikut proses KKM mungkin mengambil masa yang lama, dan titah tuanku untuk 3 pihak ini duduk, iaitu bomba, JKR dan juga KKM untuk menyiapkan plan yang terbaik untuk disiapkan, dan saya pun dah lawat semalam tempat tersebut. Ada sedikit sebanyak perkara yang perlu dibuat, terutama sekali kompleks yang terbakar tu satu ward yang dipanggil ward PP1 wanita. Yang terbakar tu panel yang ada bekalan oksigen, bekalan elektrik semua. Jadi keseluruhan bangunan tersebut perlu dibuat rewiring dan tambah baik sistem kuadran letakkan sakit-sakit itulah. Okay. Yang untuk wiring ni, adakah all the hospitals will be monitored after this seluruh negara? Ya, betul. Kita memberi keutamaan untuk melihat kepada sistem wiring seluruh negara. Kita pun dah putuskan beberapa peruntukan yang penting untuk kita melihat. Itu yang kata ada keutamaan yang kita telah berikan. Okey, thank you.